Okey, apa yang aku suka dekat iPad Pro 2020 ni ialah Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Putra Squad. Dan hari ni aku ada appointment dengan Honda sebab kereta aku ada problem. Aku tak tahu kenapa berantuk ke apa kan. Tiba-tiba signal tu dia berklik-klik sendiri. Ada beberapa perkara lagi lah yang aku minta diorang check apa semua. So appointment aku tadi pukul 8.30 pagi. Aku bergerak dalam pukul 7.30 tadi. Lepas tu sampai sana dia belum buka. Dan lepas buka aku terus masuk. Dan aku masuk, dia orang ambil kunci apa semua, cek. Check ni pun ambil masa lama juga. Dalam pukul 2 nanti baru dia orang bagi tahu macam mana. Sekarang baru pukul 11.44. Kalau tinggal satu hari aku terpaksa balik lah. So kalau petang ni boleh siap, aku akan ambil lah. Aku akan tunggu kat sini sebab sekarang ni aku berada dekat Ion Seremban 2. Sementara menunggu dia orang pukul 2, takkanlah aku nak tunggu kat sana kan. Daripada pagi sampai pukul 2 pisang lah kan. So tadi aku plan ambil Grab, lepas tu terus pergi Seremban 2. Aku lepak dekat Mac Cafe, dekat McD. Yang aku order Mac Cafe. So kalau korang nak tahu, aku baru saja angkat sebiji iPad Pro 12.9 inci untuk mempercepatkan lagi produktiviti aku, di mana aku kan ke vlog apa semua. So aku beli iPad Pro untuk aku senang nak edit apa semua. Aku boleh edit kat mana-mana, cepat, mudah. Kalau kita guna laptop apa semua tu kan, so kita nak buka dah ambil masa loading, kita nak buka software dia pun nak loading lagi. So hari tu aku bercadang angkat iPad Pro 12.9. Sebenarnya iPad Pro 12.9 ni aku dah cari lama dah, tapi dia banyak yang tak ada stok. Sebab aku nak angkat yang 200, at least 256GB. Yang wifi saja 12.9. Banyak tempat dah habis stok. Bila banyak tempat dah habis stok, tu yang mencari-cari tu kan. Hari tu adik aku ada pergi dekat Pavilion. Lepas tu aku ada minta dia check dekat mesin Pavilion, Apple punya reseller, ada tak stok iPad Pro 12.9 at least 256GB. So kebetulan dia dekat sana kan, so dia pergi check lah. So adik aku cakap ada stok, apa lagi kan. Aku daripada rumah terus shoot pergi ke Pavilion untuk angkat iPad Pro 12.9. So kalau korang nak tengok unboxing bisu aku, sebab aku record unboxing tu tengah malam, anak bini aku tidur. So aku tak dapat nak cakap apa-apa. So aku buat unboxing bisu. Kalau korang nak tengok unboxing tu macam mana, korang boleh klik dekat link yang aku bagi kat atas ni, ataupun dekat bahagian description kat bawah. Alright, berbalik pada cerita tadi, aku lepak kat sini sambil aku buat kerja. So inilah dia iPad Pro 12.9 aku ni. Seperti aku cakap tadi, ia akan memudahkan aku buat editing semua. Tapi taklah editing aku akan jadi gempak macam aku edit dekat dalam desktop ataupun laptop. Sebab yang ni aku pakai LumaFusion. Apps ni ada dekat iOS ataupun iPad OS je, which is ada dekat Apple punya produk je lah. Macam iPhone dengan iPad. Macam Android semua tak ada lah. Kalau Android boleh guna KineMaster. Dan lagi satu, aku nak beritahu korang, aku beli terus sekali dengan dia punya Apple Pencil dengan dia punya Magic Keyboard ni. Magic Keyboard ni best, nampak? Dia akan floating jadi macam ni. Floating jadi macam ni. Dia akan memudahkan lagi untuk aku type lah. Dia ada trackpad apa semua. So kalau korang nak tahu macam mana rupa bentuk Magic Keyboard untuk iPad Pro ni, korang boleh check out aku punya video unboxing. Alright. So iPad Pro ni bagi aku dia sangat memudahkan kerja-kerja aku seharian. Aku kerja sendiri, so aku akan ada klien apa semua. So aku akan kadang-kadang klien minta aku invoice ataupun quotation apa semua. So aku perlu buat quotation dengan invoice tu. Kalau aku guna MacBook ke apa ataupun laptop, so aku kena buka apa semua tu, dia besar, akan jadi lambat lah kan. iPad Pro ni bagi aku dia sangat membantu sebab dia sangat simple. So bila buka kita terus boleh buat kerja. Kalau laptop kalau kita buka, kita kena tunggu dia loading. Walaupun dia pakai SSD sekalipun, walaupun MacBook laju macam mana sekalipun, dia still ada loading sikit. Dan itu aku rasa macam melambatkan lagi proses lah kan. So kalau iPad Pro ni yang menariknya, bila kita buka je macam ni, dia terus boleh, kita boleh buat kerja. Tengok Face ID, kita terus boleh buat kerja macam ni kan. Tak ambil masa lama. Dan kalau kita nak edit video sekalipun, kita just buka apps dia tu dan kita terus boleh edit video. Itu yang aku bagi aku yang memudahkan lagi lah, mempercepatkan lagi proses. Dan lagi satu yang membuatkan aku berminat dengan iPad Pro versi 2018 ataupun 2020 ni, yang ni versi 2020 yang paling baru. Apa yang sangat best bagi aku, sebab dia dah pakai
port USB Type-C. So kalau pakai port USB Type-C ni, so dia sangat memudahkan lagi untuk aku transfer file apa semua. Sebab sebelum ni aku guna iPad Pro yang 2017 tu dia guna lightning cable lagi. So kalau guna lightning cable, so agak susah sikit lah nak transfer file apa semua, nak transfer footage apa semua. Aku guna kamera Sony A6400 ni. So aku akan transfer dia punya footage tu pergi ke iPad. Kalau aku guna iPad yang lama tu, aku kena guna dia punya adapter daripada SD card pergi ke lightning cable lah tu kan. Dan dia slow sebenarnya. Kalau aku ada banyak footage, so memang akan ambil masa yang agak lama juga. So kalau guna Type-C ni, so aku boleh guna aku punya USB hub yang aku guna dekat MacBook, aku boleh guna dekat iPad. Tak perlu belilah. Kalau yang lightning cable tu dah lah mahal kan. So yang ni aku tak perlu lagi bawa lightning cable. Aku hanya perlu bawa ni Type-C kat leader. So dia boleh tutup. So tutup tak nampak dia punya Type-C punya ni. Nampak? So dia ada port untuk SD card dan ada port untuk USB 3.0 Type A punya. Ni nampak. So dia sangat memudahkan bagi aku sebab aku ambil je memory card daripada kamera dan terus cucuk dekat aku punya iPad dan aku terus boleh transfer. Ni kadang-kadang aku ada file atau footage dekat hard disk ataupun SSD, external SSD aku. So bila aku nak transfer dekat iPad lama yang menggunakan port lightning cable tu agak susah lah kan. Aku guna yang ni. Aku guna yang ni. Ni lightning to USB. Nampak? Lightning to USB. Cucuk dekat komputer dulu. Cucuk dekat komputer, pindahkan ke sini, lepas tu dari sini baru aku cucuk bagi iPad lama aku. So agak melambatkan lagi proses. Kalau yang iPad Pro 2020 ni dia dah ada Type-C, sangat mudah lah. So aku cucuk je aku punya external hard disk tu ataupun SSD, cucuk kat sini dan dah boleh baca dah. Aku dah boleh transfer file ataupun aku ambil file daripada SSD aku tu ataupun hard disk aku. Itu yang aku rasa sangat memudahkan lah bagi aku bila aku guna iPad Pro 2020 ni. So sekarang ni aku nak buat kerja dulu. So nanti kita sambung balik. Alright. So ini yang aku cakap tadi, aku buat kerja kat sini. Kalau korang tengok sini, so bila aku buka je kat sini dah ada widget yang aku boleh tengok aku punya task. Lebih kurang macam task manager lah. Kat sini kan tengok follow up klien apa semua. So ini yang aku akan buat sekejap lagi. Ini aku akan kena siapkan. So bila aku buka je iPad ni, aku terus boleh pergi dekat page ni. So aku boleh terus buat dokumen, okay, cari rujukan apa semua. So aku boleh terus pergi ke Safari kan. Dia sangat memudahkan lah. Sebab apa? Kalau kita guna laptop ke apa semua, walaupun MacBook, dia ambil masa juga untuk loading tu. Lepas tu nak buka apps pun akan loading. Lepas tu dia besar, yang ni kecil 12.9. Ini iPad yang paling besar yang ada, Apple yang tawarkan. Tapi bagi aku ni, sebab dia bezel dia nipis, so bagi aku masih kecil lah untuk aku letak dalam bag ni. Ni bag aku yang aku akan bawa pergi mana-mana kalau aku keluar. So bawah ni untuk letak kamera apa semua. So yang ni untuk letak barang. Belakang ni untuk letak laptop atau iPad Pro ni lah. Aku dah ada iPad Pro ni, so aku tak perlukan laptop. So aku hanya bawa iPad Pro ni saja masuk dalam beg aku. Okay. MacBook aku letak dekat office ataupun rumah. MacBook aku guna bila perlu saja untuk kerja yang editing yang banyak efek apa semua. Bila aku dah pakai iPad Pro ni, MacBook aku akan tinggal dekat rumah ataupun office. So aku akan bawa iPad Pro ni saja. Kalau aku memerlukan kerja-kerja yang berat macam editing yang aku perlu guna Adobe Premiere Pro, so baru aku akan guna MacBook Pro. So MacBook Pro sekarang ni aku dah kurang guna lah, sebab aku akan letak dekat office je. iPad Pro ni bagi aku memang untuk productivity lah. So senang nak bawa ke mana-mana apa semua. Dan korang boleh buka je macam ni. Ya macam ni. Korang boleh buka je macam ni. Korang dah penat, pinggang penat ke apa semua nak baring. So kalau korang nak tengok movie ke apa, korang boleh terus ambil je daripada dia punya case, bawa macam ni. So kalau nak letak balik dekat dia punya keyboard, just tak macam tu je. Nak buka balik, just buka macam tu je. Dia sangat senang. Nak attach balik dekat dia punya keyboard, just letak je macam tu. Sebab dia ada magnetic kat sini. Dia melekat dekat dia punya magnet dah. Dia dah jadi sebuah mini laptop ataupun mini komputer. Kalau dah habis kerja, tutup. Dia jadi macam ni. Nampak? Sangat compact. Senang nak bawa pergi mana-mana. Right? Alhamdulillah baru settle kerja. Bukan settle semua, baru settle sikit je. Tapi okey lah daripada tak buat langsung kan. Itulah apa yang menarik dekat iPad ni. So kalau kita bawa iPad ni, kita boleh buat kerja dekat mana-mana. So tadi aku dah hantar quotation dekat customer, aku dah hantar invoice dekat customer, dekat klien apa semua. So alhamdulillah ada klien yang dah bayar kan. So
So kalau kita tak hantar, entah bila-bila lagi klien nak bayar, betul tak kan? So sekarang aku nak bergerak ke tingkat atas. Aku nak pergi sembahyang dulu sebab sekarang dah pukul 3 lebih, tak sembahyang lagi Zuhur. Lepas ni mungkin aku akan pergi ambil kereta. So sekarang aku nak pergi ambil kereta aku sebab dalam cakap tadi kereta aku siap dalam pukul 4.30 ke pukul 5 macam tu. Tapi aku rasa aku macam nak pergi renew rotek dengan insurans aku sebab rotek dengan insurans aku expired 27 hari bulan 9 ni. Better aku rasa aku nak buat terus hari ni. So sebab sekarang baru pukul 4 macam tu, mungkin sempat lagi. So sekarang aku nak pergi tempat ejen insurans tu untuk aku renew insurans. InsyaAllah mungkin sempat sebab tadi aku dah contact ejen insurans tu, dia cakap sempat lagi. So sekarang ni sebelum aku ambil kereta dekat service center tadi, aku nak pergi renew protect dengan insurans. Jom. So apa yang korang lihat sekarang ni, ini bag yang selalu aku bawa pergi mana-mana kalau aku macam rasa nak buat kerja kat luar kan. So aku akan bawa bag ni. Bag ni ialah bag kamera dan dalam bag ni ada iPad Pro aku dengan sedikit equipment kamera lah. Dan nanti aku akan buat video khas untuk tunjuk apa yang ada dalam aku punya bag kamera dan apa yang aku bawa selalu bila aku keluar. Sebab kalau korang tengok macam banyak je kan dalam ni kan. Macam tebal, yang macam berat kan. Tak apa, nanti aku akan buat video khas untuk korang semua untuk tunjuk apa yang selalu aku bawa. Dan itulah tadi motif utama aku buat, konten utama yang aku nak buat dalam video ni ialah aku nak tunjuk apa yang menarik iPad Pro ni. So macam yang korang tengok tadi, aku boleh buat kerja dekat mana-mana dan aku boleh buka just terus buat dia, tak ada loading, tak ada apa. Aku boleh edit dekat mana-mana, aku boleh buat kerja. Macam tadi aku buat invoice dengan quotation dan semua, dan aku buat editing sikit menggunakan iPad Pro. Walaupun orang cakap tapi editing taklah gempak mana kalau guna iPad Pro ni. Kalau nak gempak apa semua memang kena guna MacBook ataupun desktop sebab boleh guna Adobe Premiere Pro. Sebab kalau dekat iPad Pro tak ada Adobe Premiere Pro. Kalau lah dekat iPad Pro ada Adobe Premiere Pro, cantik, memang cun. Tapi Adobe Photoshop dah ada dekat iPad Pro. Aku rasa Adobe Premiere Pro bakal ada lah dekat iPad Pro. Harap-harap ada lah sebab iPad Pro ni memang powerful gila, laju gila. Dia boleh edit video 4K macam tu je. Sedangkan desktop kat rumah aku atau MacBook tu nak edit video 4K memang orang cakap tak tahu nak cakap Tapi iPad Pro sekali libas je nak edit video 4K. Jom kita sambung jalan. Penat aku bercakap kan.